Okey. Okey. Mulakan nombor 59 ni, siapa nak baca? Okey, baca Tamiah. Anak diminta mereka violin yang menghasilkan pitch yang tinggi dan kita bukan rosak apabila dipetik. Okey, pitching yang tinggi maksudnya frekuensi dia tinggi Kelangsingan dia tinggi. Frekuensi ni kelangsingan. Form 2, sains form 2 ada belajar mengenai kelangsingan dan kekuatan, kenyaringan. Frekuensi tinggi, dia punya bilangan ayunan lengkap dalam masa satu saat tu banyak. Okay, so lagi langsing lah. Pitch dia lagi tinggi, high pitch. Okay. So macam mana nak menghasilkan pitching yang tinggi? Okay, dia suruh bina violin. Okay, biola. Biola memang dia bunyi dia agak langsing Kan, betul tak? Agak langsing. So vibration dia lagi tinggi. Kita tengok dulu bentuk. Okay, ni bentuk violin ataupun biola. Rumah siapa ada biola? Tak ada. Siapa ada main violin kat rumah? Tak ada. Seorang pun tak ada. Okay, dia ada big sound hole kat sini. Big sound hole. Okay, dia ada dia punya bow, penggesek dia. Ni bow. Lagi tak tahu. Mungkin orang yang main tu lagi tahu. Origin the violin and bow. Okay. So yang pertama. Sambung. Tamiah. Tali biola yang berketempatan rendah. Penjelasan berjisim rendah, mudah bergetar pada frekuensi tinggi, maka kenyaringan tinggi. Tali yang lebih bukan kenyaringan, kelangsingan. Okay, kelangsingan. Kelangsingan tinggi, higher pitch. Kelangsingan. Okay. Langsing. Sambung. Tali biola ketekanan tinggi dapat menghasilkan frekuensi tinggi, kelangsingan tinggi. Tali neon bahan yang kuat dapat menampung daya yang besar, tidak mudah putus. Lubang F perlu besar, banyak udara terperangkap. Resonans terhasil dalam badan biola. Okay, sekejap kita tengok nylon. Tahu tak tali nylon ni macam mana? Tahu tak tali nylon tu macam mana? Siapa tak tahu? Angkat tangan. Tahu tak? Tali nylon tu macam tali pancing tu. Tahu tak? Tahu. Ada tak yang tak tahu? Ada tak yang tak tahu tali nylon tu macam mana? Tahu, cikgu. Tahu? Semua tahu? Ini bukan nylon. Okay, tali nylon untuk biola. Ya, dia macam plastik tu, tapi dia macam plastik. Okey, tali nylon tahu dia ringan tapi dia kuat. Okay, macam tali pancing. Lubang F yang besar.
lubang F. Okay. Mana dia tunjuk F ni tadi? Ni tali nylon lah. Okay. Lubang F. Ni kan? Betul tak? Ni bentuk macam F yang cikgu bulat ni. Ni kan lubang F? Ya kot. Kan? F hole ni kan? Bentuk pun macam huruf F. So lubang F tu dia kata dalam. Dalam dan besar. Besar. Besar supaya nak banyak udara terperangkap. So udara tu boleh bergetar. Bila mencapai frekuensi asli, resonan frekuensi asli dengan frekuensi luar sama. So resonan tercapai, dia boleh berayun dengan amplitude yang lebih tinggi lah. Resonan tercapai. Okay. Kemudian, sambung. Bol biola mesti dibuat dari bahan yang kuat atau melekit. Tidak mudah putus, dapat menghasilkan geseran antara bol dan tali, bergetar dan menghasilkan bunyi. So, bol tu yang pergesek dia tu lah. Yang ni. So, tali dia tu mesti daripada tali bahan yang kuat, melekit supaya dia boleh bergeseran. Bergeseran sikit. Melekit. Okey, tak ada apa-apa nak tanya? Faham? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 60 pula. Kaini. Jelaskan kesesuaian tembok dinding penahan untuk melindungi kapal di pelabuhan. Okey. So, kita tengok gambar. Okay, ni retaining wall. Bentuk dia macam curve sikit dan dia ada slit, dia ada celah. Yang ni tak berapa nampak sangat. Boleh lah. Okay. Ni. Has narrow gap. Diffraction occur. Maksudnya bila ada celah yang kecil, celah yang sempit, maksudnya saiz A ni, saiz celah kurang daripada saiz lambda. Ni lambda. Saiz panjang gelombang daripada muka gelombang ke muka gelombang tu. So, nanti dia punya pembelauan tu lebih banyak berlaku. Boleh berlaku dan kesan dia obvious, ketara. Kemudian bawah ni besar. Uneven surface. Permukaan dia tidak seragam. Supaya pantulan tu tidak menumpuk. Retaining wall should be built higher. Kena tinggi. No spill over of wave. Ombak tak boleh melepasinya. Okay. So kalau deep, dia punya wavelength high. Kalau shallow, wavelength dia rendah, kecil. Okay, ni bay, teluk, ni tanjung. So bay lagi tenang, lagi calm. Build retaining wall in front of bay. The wave are calmer at bay region. Okay, letak dinding penahan ni dekat kawasan teluk. Sebab kawasan teluk ni dia punya gelombang dia lebih calmer. Calmer ni tenang. Okay, lebih tenang. Okay, Kaini sambung baca. Sekejap kita tengok. Oh, itu tak ada apa. Okay. Okay, sambung Kaini. Bina konkrit tembok penahan. Boleh menahan impak ombak, gelombang, tidak mudah letak. Tembok penahan mestilah melengkung dan permukaan tidak rata. Kejap. Kat sini dia kata tembok penahan tu daripada konkrit. Okay, so dia punya main dia tu bahan binaan dia, bahan untuk bina tembok penahan ni daripada konkrit. So konkrit tu dia keras,
tidak mudah retak, kuat. Itulah boleh tahan impak yang tinggi daripada gelombang, boleh tahan tenaga yang tinggi. Tulis semua. Okey, tekanan, tenaga tinggi, tidak mudah retak, kuat, tulis je. So dia punya keyword kat sini, tembok penahan dibina dari konkrit. Okey, seterusnya nombor 2. Tembok penahan mestilah melengkung dan permukaan tidak rata, mengelak bantulan gelombang kembali ke kapal. Okay, so mengelakkan gelombang pantulan tu menumpu pada satu titik ataupun menumpu kepada kapal. Dia tidak rata. Okay, seterusnya. Bina tembok penahan di depan teluk. Gelombang adalah lebih perlahan di rantau teluk. Lebih tenang. Lebih tenang dan lebih perlahan lah. Okay, lagi. Teluk tu tahan. Tembok penahan mempunyai jarak pemisah. Pembelauan akan berlaku. Kalau ada slit je, ada gap ataupun slit, akan berlaku pembelauan. Satu slit. Okay, seterusnya. Jarak bukaan tembok penahan adalah sempit, iaitu lebih kecil dari saiz gelombang, lambda. Lebih besar kelengkungan gelombang yang terjadi di hadapan. Amplitude selepas amplitude selepas jurang ataupun gap. Selepas akan lebih kecil, tenaga lebih kecil. So kat sini kita highlightkan A. Saya dah terang tadi. A kat sini. Okay. Ini. Okay. A ni A. A ni mesti kurang daripada lambda. Mesti kurang. Ni lambda. Lambda jarak antara muka gelombang ke muka gelombang ni. Lambda ni mesti besar daripada A. A mesti kecil. So membolehkan supaya boleh obvious. Maksudnya dia boleh membentuk lengkung daripada bentuk yang muka gelombang satah. Ni kalau tegak-tegak ni muka gelombang satah, dia jadi muka gelombang membulat. Bolehlah cakap macam tu, ataupun awak cakap dia punya kesan pembelauan dia lebih ketara ataupun lebih melengkung. Gelombangnya lebih melengkung. Dan amplitude dia akan jadi kurang. So bila amplitude kurang, MGH, H kurang, so tenaga keupayaan graviti pun berkurang, tenaga kinetik pun berkurang. Tenaga berkurang pun dah cukup. Okay, seterusnya. Mempunyai cerun di bahagian bawah tembok penahan. Di rantau yang cetek, gelombang adalah lebih kecil. Jadi, laju gelombang juga perlahan. Cerun di bahagian bawah tembok yang penahan. Mempunyai cerun. Cerun. Ni cerun lah kan? Dia bentuk cerun. Kan? Bentuk cerun. Supaya kalau ikutkan kalau bentuk cerun tu, kalau saya terang macam ni tau. Okay, kenapa bentuk dia cerun? So maksudnya saya nak menambahkan luas permukaan dasar ataupun tapak ni, area dia besar. Tapak, bahagian tapak retaining wall ni, tapak tembok penahan ni, dia punya tapak dia lebih besar sebab bila dalam pressure equal to rho GH, so semakin dalam tekanan semakin tinggi. Maksudnya bila semakin dalam tekanan tinggi, jadi bawah ni bila dia lebar dia lebih kukuh. So kalau kita buat cerun, maksudnya bawah dia automatik akan dilebar lah sikit. So dia boleh menampung tekanan yang tinggi. Tu kalau reason saya macam tu lah. Mempunyai cerun di bahagian bawah tembok supaya luas
apa bahagian dasar tu dia lebih lebar. Bila lebih lebar di bahagian dasarnya lebar supaya menahan pressure yang tinggi. Boleh tahan pressure yang tinggi. Okey. Yang ni tembok penahan mestilah tinggi, memastikan tiada limpahan air dari gelombang. Limpahan air dari gelombang air itulah. Membina jeti baru diteluk, gelombang diteluk lebih tenang. Ni sama macam yang atas tadi. Okey, seterusnya nombor 61. Kita masuk bab elektromagnet. Okey, Haras. Baca 61. Ada tak Haras? Cikgu, saya ke? Baca. Okey. Cadangkan bagaimana mereka menggunakan gelombang elektromagnet. Penggera akan diaktifkan dengan bunyi yang kuat dan lampu sorot apabila diganggu. Okey, ni nak bina apa ni? Penggera. Alam. Alam. Okey, dia gelombang elektromagnet ada berapa spektrum dia? Spektrum gelombang elektromagnet ada berapa? Spektrum gelombang elektromagnet ada 6. 6 ke 7? 7. Salah. Apa dia? Ada radio, microwave, infrared, cahaya nampak, ultraviolet, x-ray dengan gamma. Okey, bagus. So kat sini kita nak guna dia, kalau awak pernah tengok cerita-cerita spy ke, cerita-cerita apa yang berkaitan dengan pencuri, thief lah, cerita Mr. Bean yang dia nak curi gambar Mona Lisa lah, apa benda tu kan. So infrared dia guna infrared. Guna infrared tengok dia guna infrared. Sebab apa dia guna infrared? Boleh nampak waktu malam. Boleh nampak waktu malam. Okey. Boleh nampak, maksudnya kalau dia pakai goggle yang boleh nampak infrared lah. Macam tu. Betul. Okey. So kita baca. Baca. Haras. Gunakan inframerah. Sinar tidak nampak, tidak memberbahaya kepada manusia. Sinar tidak nampak infrared ni, tapi dia boleh nampak dengan menggunakan goggle, spek mata ataupun kamera yang boleh detect inframerah, betul? Betul. Tapi kalau pencuri nak masuk, dia kena pakailah goggle tu kan. Kalau tak, dia takkan nampak, betul? So ni untuk orang yang biasa tak pakai, hanya menggunakan mata kasar, kita memang tak akan nampak lah infrared ni. Infrared ni ada dekat depan remote, macam remote control, TV Astro apa semua tu awak guna infrared kan? Tapi awak nampak tak bila awak tekan remote control, awak boleh nampak tak infrared tu? Tak nampak. Tak boleh, cuba pakai Google Has. Okey. Dan yang paling bagusnya dia tidak membahayakan. Ni yang kita nak. Kenapa ya dia tak membahayakan? Agak-agak kenapa dia tak bahaya? Dia tak boleh tembus kulit manusia. Dia tak, okey, sebab dia punya frekuensi dia rendah. Okey, bila frekuensi rendah tenaga dia kurang. Faham tak? Cuba awak tengok dekat sini. Ni, ringgit Malaysia ini value untuk ex-girlfriend. Maksudnya panjang gelombang semakin berkurang, frekuensi semakin bertambah. So kalau infrared ni, radio, microwave dengan infrared ni kategori lambda tinggi dan frekuensi rendah lah. So frekuensi rendah maksudnya tenaga dia kurang. So bila tenaga dia kurang, dia susah untuk nak menembusi kita punya sel kan. So dia tak bahaya. Kalau frekuensi kurang ni dia tak bahaya. Berbanding dengan gamma, X-ray. Gamma dengan X-ray ni frekuensi dia tinggi. So bila frekuensi tinggi, energi dia tinggi, dia boleh menembusi badan manusia, sel manusia sebab agak bahaya. Okay, betul? Boleh tulis panjang-panjang sikit. Okay. Seterusnya.
Esei awak boleh tulis panjang-panjang. Tapi kalau structure awak kena pilih satu yang terbaik. Okay, sambung. Sambung Sambung. Okay. Sinar infra merah perlu dituju merentasi laluan masuk rumah. Apabila seseorang bergerak antara sumber cahaya dan pengesan, penggera akan dihidupkan, bunyi yang kuat akan diaktifkan. Penggera tu kalau kita tengok kat sini. Ini kita punya, ini dia punya penggera kan. Macam ni ini. Kalau ada orang lalu, blok inframerah tu penggera akan bunyilah, betul? Betul. Okay. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Isyarat. Ya, isyarat perlu disambungkan kepada penggera dan lampu sorot. Bunyi kuat dan cahaya akan diaktifkan. Selain daripada penggera, kita kena link juga penggera tu, input tu kepada lampu sorot. Mesti ada dua-dua lah. Selain penggera ada lampu sorot. So bunyi dan cahaya, both of them diaktifkan. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Gunakan frekuensi rendah. Bunyi akan jelas didengar dengan lebih luas kerana pembelauan. Okey, bila frekuensi rendah, panjang gelombang tinggi ke rendah? Panjang gelombang rendah. Panjang gelombang tinggi, salah. Kan dia berkadar songsang. Okey. So, untuk sesuatu gelombang tu senang terbelau, dia mesti panjang gelombang dia tinggi. Macam radio wave. Sebab tu radio wave ni kita gunakan untuk komunikasi. So, dia maksud sebalik bukit pun kita masih boleh dapat isyarat dia sebab dia senang terbelau. Sebab panjang gelombang dia tinggi. Faham tak? Betul. Panjang gelombang tinggi, dia senang terbelau. So, senang nak dapat. So, sebab kita nak kalau boleh ramai orang dengar. Dinding, sebalik dinding, tembus dinding mana-mana pun dia masih boleh terbelau. Sebab panjang gelombang dia tinggi jadi dia senang terbelau. Orang duduk kat rumah lain pun boleh dengar lagi. Siapa-siapa pun boleh dengar. Itu yang kalau yang kita nak. Kan? Yang kita nak macam tu. When someone walks between infrared and sensor, the path of the beam is blocked. Okay, the sensor registers a drop in light levels and send a signal to a control box. This will trigger the alarm and loud sound and spotlight activated. How alarm system work. Okay, nombor 62. Anik baca. 62. Cadang dan jelaskan bagaimana bot menangkap ikan yang biasa boleh dinaik taraf pada bot yang mempunyai peralatan lengkap bagi mengesan kawasan ikan yang banyak. Okey, bot biasa upgradekan, modifiedkan jadi bot yang boleh tangkap ikan yang banyak, bot laut dalam lah. Okey, nak tangkap ikan yang banyak perlu ada sistem transmitter, sistem sonar. Okey, sistem sonar menggunakan aplikasi pantulan gelombang. Ada transmitter and then ada receiver. Bila dia kesan, dia transmit. Okay, and then kena saja ikan yang banyak, kelompok ikan yang banyak, then dia akan pantulkan masa tu yang kita nak kira menggunakan formula V sama dengan 2D bahagi T. 2D ni maksudnya S lah, S bahagi T. 2D sebab ini 1D balik 1D, so melibatkan 2 distance, 2 kali jarak. Masa tu masa untuk 2 kali jarak. Okay, ni ingat formula sonar ke, formula radar ke, aplikasi pantulan. Radar untuk yang apa, kapal terbang kan, kapal terbang kan radar. Lepas tu dia pantul balik. Sama je. Ataupun apa dia, ultrasound yang orang cek, mak-mak cek, ibu-ibu mengandung cek baby, semua menggunakan konsep
sonar ni lah, konsep gelombang pantulan, aplikasi gelombang pantulan, dan dia punya formula dia sama je. 2D bahagi T. Menggunakan, okey, seterusnya sambung. Ini pun ada terangkan. Sambung. Ni. Cadangan. Pasang radar pada bot atau kapal. Pemancar ultrasonik, penerima mikrofon dan CRO. Okey. Seterusnya. Penjelasan. Peralatan perlu mengesan kawasan banyak ikan dan menentukan kedalaman kawasan tersebut. Guna untuk menghasilkan denyutan ultrasonik. Untuk mengesan denyutan ultrasonik untuk mengukur kedalaman kawasan ikan menggunakan kiraan D samaan VT bagi 2. D ialah kedalaman, V ialah laju, T ialah masa. So D ni V darab T bagi 2. Okey. Kenapa guna gelombang ultrasonik Kenapa guna gelombang ultrasonik? Bukan infrasonik ke? Apa maksud ultrasonik? Apa maksud ultrasonik? Siapa tahu? Frekuensi dia melebihi 20 kHz. Luar julat pendengaran manusia. Manusia hanya boleh dengar 20 hingga 20 kHz. Ni yang julat manusia boleh dengar. Kalau lebih, ultra. Lebih 20 kHz, ultra. Kalau kurang, padam sekejap. Kalau kurang, kita kurang 20 Kurang, kenapa dia macam ni? Kenapa dia macam ni? Okey. Okey, 20 hingga 20 kHz. Ini julat pendengaran manusia tau. Kalau kurang daripada 20 Hz, namanya infrasonik. Infrasonik ni, orang buat cerita hantu kan, orang pasang, saya ada tengok lah dokumentari. Dia orang vibrate infrasonik frekuensi saja. Orang tu, dia tak ada hantu rumah tu. Dia vibratekan infrasonik punya frekuensi. Bulu rumah orang yang masuk melawat rumah tu naik. Maksudnya hantu-hantu ni dia punya tenaga dia infrasonik. Frekuensi suara dia tu infra. Okay, tenaga infrasonik. Okay, hantu pula. Okay, seterusnya saya share apa yang saya tengok je. Okay, seterusnya ni dia kata gelombang ultrasonik. Baca, kenapa guna gelombang ultrasonik? Guna gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik tidak menghasilkan bunyi bising. Gelombang ultrasonik mempunyai frekuensi yang tinggi, lebih tenaga, jadi boleh merambat lebih jauh. Yes, ni sama macam yang semua gelombang cahaya ke, gelombang bunyi ke, gelombang elektromagnet ke, asalkan frekuensi dia tinggi je, tenaga dia tinggi. Okay, so bila tenaga tinggi dia boleh merambat lebih jauh. Tenaga dia boleh tembus lah, macam boleh tembus ketumpatan yang berbeza lah. Macam ni kita nak tembus laut yang mempunyai ketumpatan yang tinggi kan, so dia boleh tembus. Lepas tu kalau orang guna untuk scan untuk ultrasound baby tu, untuk detect baby punya fetus kan, besar saiz dia tu semua, dan dia tak bahaya. Ultrasonik dia tak bahaya, sebab tu boleh guna untuk scan baby. Okey, seterusnya kuasa penembusan. Guna gelombang kuasa tinggi. Kuasa penembusan lebih tinggi. Tenaga tinggi, kuasa penembusan tinggi, gelombang ultrasonik lah. Kuasa tinggi ni maksudnya frekuensi tinggi sama tenaga tinggi, sebab
tenaga kilowatt jam. Okey, power darab masa, tenaga. So bila frekuensi tinggi, tenaga tinggi. Bila tenaga tinggi, power pun tinggi. So power tinggi dia boleh tembus ketempatan yang tinggi lah, macam air laut semua tu. Okey, 63. Mr. Harith Akil. Cikgu? Jangan. Okey. Okey. Harith Dah Akil. masa 4 sekarang ni kalau Akil. Harith Akil Ya. baca. Cadangkan bagaimana mereka bentuk dewan kuliah dengan kualiti bunyi yang lebih baik. Okey. So ni lecture hall. Korang tak pernah masuk lecture hall ke pernah? Benar. Pernah kot. Pernah kot. Okay, bentuk dia little bit curve, betul? Betul. Bentuk curve kan? Okay. Lepas tu loudspeaker locate height. Kita letakkan speaker tu dekat tempat yang tinggi. Dia tak ada block. Lepas tu loudspeaker ni kita letak dekat behind. Speaker kita letak kat behind microphone. Microphone behind speaker. Speaker kat depan, microphone dekat belakang. Microphone behind speaker. Speaker kat depan, microphone kat belakang. Okay, speaker kat depan. Sebab kalau kita letak terbalik, okay, nanti akan ada gangguan. So kalau kita tengok kat sini, speaker kat depan, microphone dekat belakang dia. Okay, sambung. Mr. Harith. Gunakan papan lembut untuk menutupi dinding. Untuk mengelakkan gema dan mengurangkan pantulan bunyi. Seterusnya, guna bahan yang berketepatan rendah untuk mengelakkan terhalangnya penerimaan gelombang. Jarak yang besar antara dua pembesar suara, jarak antara dua bunyi kuat adalah kecil. Ini ni, kejap. Ni salah ni. Yang bawah ni, kita tengok bahasa Inggeris dia. Bahasa Inggeris dia cakap apa? Locate loudspeaker at high place. Letak speaker pembesar suara tu tak kat tempat tinggi supaya Prevent wave from locking. mengelakkan terhalang maksudnya gelombang tu tak ada block lah, tak terhalang. Gelombang bunyi yang terhasil pada speaker tu tidak dihalang. Sebab tu kena letak dekat tempat yang tinggi. So tak ada blockage, tak ada block apa-apa. Gelombang bunyi tu tidak terhalang. Okey, seterusnya. Jarak yang besar antara dua pembesar suara. Untuk betul? Jarak antara dua bunyi kuat adalah kecil. Okey, yang ini yang penting ni. Okey, speaker kalau awak tengok memang satu dekat dinding sebelah sini, satu dekat dinding sebelah sini. So jarak antara dua speaker ni A tinggi. Kalau kita nak tengok equation dia, kita tengoklah equation ni kan. Lambda sama dengan AX over D tu. Jadi kita nak tengok hubungan antara A dengan X. A ni jarak antara speaker tu. So jarak antara speaker besar. X jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan tu kecil. So bila jarak antara loud sound dengan loud sound iaitu X tu kecil, rendah, ramailah yang boleh dengar loud sound. Faham tak? Faham cikgu? Faham tak? Faham ke tak faham? X Faham. dengan A ni berkada songsang Okay. So A tinggi, X rendah. X tu jarak antara dua bunyi kuat adalah rendah ataupun kecil. Okay, seterusnya. Kedudukan mikrofon di belakang pembesar suara. Untuk mengelakkan bunyi bising. Kan kadang-kadang kalau awak pernah tengok kita bawa mikrofon depan speaker, dia ada gangguan, betul? Bunyi bising. Betul. Nombor 64.
Okey, kita minta Pani Mala nombor 64. Jelaskan kesesuaian reka bentuk atau kaedah membina sebuah dewan konsert yang berkualiti. Kita nak bina dewan hall, konsert hall yang berkualiti. Awak pernah masuk hall konsert ke? Konsert hall ke? Pernah? Saya pernah pergi bilik jamming je. Dekat Rawang tu saya pernah bawa budak sebab budak nak berlatih. Bilik jamming, ada studio jamming. So saya tengok tu memang ada ni bekas telur kaca ni. Telur kaca. Bekas telur banyak kat dinding tu. Okay. Cikgu sinema. Sinema, boleh? Dia macam sinema juga. Okay. Okay. Spatial computer generate destructive interference. Ada komputer khas yang akan menghasilkan interference memusnah. Okay. Kemudian cover wall with softboard ataupun holes ataupun egg carton design. Inilah tempat letak telur tu kan. Bentuk yang macam tempat letak telur tu. Dia akan reduce echoes, gema ataupun reflection. Then arrange seat at antinodal line ataupun antinodal garis antinode. Garis antinode ni garisan yang menghasilkan loud sound lah. Bunyi yang kuat. So letak kerusi dekat garisan yang menghasilkan interference membina ataupun garisan yang menghasilkan bunyi kuat. Strong sound can be heard. Okay. Mana garisan yang menghasilkan bunyi kuat? Okay, kalau kita tengok kat sini, puncak dengan puncak. Okay, titik R ni, puncak dengan puncak interference membina. Puncak dengan puncak interference membina. Ni pun interference membina. So kita gariskan interference membina ni, dia jadilah garisan antinode. Garisan antinode. Okay, loud sound lah kat sini. Kita akan dapat loud sound lah kat sini. Bunyi kuat. Loud sound. Ni pun sama. Ini loud sound. Okay. Faham kan? Ni loud sound dengan loud sound ni yang kita dapat nilai X. X. Okay, X. X ni kalau dapat dikecilkan, maka banyaklah loud sound tu. Lagi banyak loud sound yang terhasil, lagi banyaklah orang boleh duduk. Okay, boleh dengar bunyi kuat. Okay. Siapa? Pani, sambung. Pani, sambung Pani. Ya cikgu. Cadangan untuk dinding keras dengan papan lembut atau langsir yang tebal. Penjelasan permukaan lembut dapat menyerap bunyi dan mengurangkan pantulan bunyi. Okey, menyerap gema. Okey, boleh juga. Seterusnya, letakkan dinding dengan lubang atau reka bentuk karton telur. Penjelasan boleh mengurangkan pantulan bunyi, jadi bunyi akan lebih jelas, mengurangkan echo. Tetapkan dua pembesar suara di dalam dewan konsert. Penjelasan pembesar suara dapat bertindak sebagai sumber jelas untuk membina gangguan. Bukan membina gangguan, membina interference. Membina. Ni salah ni. Loudspeaker can act as coherent source. Okay, dia mesti dua speaker sebab dua speaker yang disambungkan kepada satu mikrofon. Okay. Dua speaker yang disambung kepada satu mikrofon. So, dua speaker ni akan menghasilkan dua sumber yang koheren. Koheren sebab dia disambungkan pada satu frekuensi yang sama. Frekuensi daripada speaker. So, frekuensi yang sama tapi dia alirkan kepada dua speaker. Jadi dua speaker ni membentuk dua gelombang yang koheren. Koheren ni maksudnya frekuensi dia sama, panjang gelombang dia sama, beza fasa dia sama. Okay. So bila mesti kena ada dua gelombang yang koheren. Bila ada dua, barulah boleh berlaku interference. Interference membina.
Okay, lagi banyak interference membina, lagi banyak loud sound, gelombang suara yang kuat akan terhasil. Kalau awak letak satu speaker, dia tak jadi interference. So bila tak jadi interference, gelombang bunyi yang kuat tu susah nak dapat banyak. Nak terhasil gelombang bunyi yang kuat tu susah. So mesti konsep interference ni diaplikasikan. Sebab tu kena ada dua speaker. Kalau kat kereta ke, dekat radio ke, mesti dua speaker. Betul tak? Okay. So penjelasan kat sini. Penjelasan kat sini tadi. Fix to loudspeaker. Tetapkan dua pembesar suara supaya dia dapat menghasilkan constructive interference. Menghasilkan interference membina. Kita nak dihasilkan interference membina je. Interference membina. Boleh? Boleh tak? Faham? Boleh faham tak pelajar? Faham. Sebab daripada interference membina lah kita boleh dapat loud sound yang banyak. Okey, seterusnya. Atau tempat duduk di tempat antinodal. Penjelasan bunyi yang kuat dapat didengar kerana interference membina berlaku. Kita letak kursi tu dekat garis antinodal. Tadi saya dah terang. So bunyi yang kuat tu didengar pada garisan antinodal. Pada kawasan interference membina. Okay, seterusnya. Gunakan Kalau awak faham konsep, awak buat ayat sendiri pun tak apa. Okay, seterusnya. Gunakan kaca atau cermin yang kuat. Tidak mudah pecah. Penjelasan bunyi dengan frekuensi yang tinggi boleh memecahkan kaca. Atau tidak mudah pecah. Maksudnya bila konsert, for sure frekuensi yang tinggi akan terhasil, pitching tinggi kan. Orang menyanyi kadang-kadang pitching tinggi. So dia boleh menyebabkan zarah-zarah di sekitar. Contoh macam kaca dekat sekitarnya mengalami resonan. Dan bila resonan berlaku, frekuensi getaran cermin dia dengan frekuensi gelombang daripada gelombang suara tu frekuensi gelombang daripada gelombang bunyi yang dinyanyikan tu akan memberikan tenaga yang lebih kepada kaca untuk bergetar dengan frekuensi yang lebih tinggi. So resonan tercapai apabila frekuensi yang tinggi ni daripada kaca ni. Sebab kaca ni pun dia bergetar, dia menerima tenaga daripada gelombang bunyi tu. Faham kan? Faham tak? Gelombang bunyi tu dia boleh menyebabkan udara di sekeliling dia tu bergetar, kaca pun bergetar, zarah-zarah bergetar. Faham tak benda tu? Konsep tu faham kan? Dia boleh memindahkan tenaga. So menyebabkan kaca tu bergetar dengan frekuensi yang lebih tinggi. So bila resonan tercapai, amplitude maksimum terhasil dia boleh pecah. Sebab tu kalau boleh kena bina daripada yang kuat, frekuensi daripada kaca yang kuat yang tahan. Macam dekat ni lah, dekat menara kawalan kapal terbang. Kaca dia tu memang kuat lah, memang tahan frekuensi tinggi. Memang tahan getaran yang tinggi. Saya nak tunjuk kat awak resonan from letak video. Break. Glass. Okay. Boleh nampak tak? Tapi tak ada bunyi ke? Boleh Tak nampak ada tak? bunyi. Tak ada bunyi. Boleh nampak. Dia boleh nampak. Dia nanti saya sharekan video ni. Ni dia ada bunyi ni. Bunyi dia frekuensi tinggi. Nampak tak?
dia memindahkan tenaga tu pada kaca pada gelas tu pun bergetar, dan bila resonan tercapai dia boleh pecah. Okay. Cikgu ada ke gelas getar-getar macam tu? Kalau awak dekatkan dengan radio yang frekuensi dia tinggi sangat, dia boleh bergetar, nampak pecah. Boleh lah, nak try buat eksperimen kat rumah awak, dekatkan. Nanti saya kasi forward lah. Okay. Tengok Okey, kita sambung. Sambung seterusnya Pani. Gunakan komputer khas bagi menjana gelombang bunyi bagi menghasilkan gangguan yang merosakkan. Menghasilkan interference memusnah. Penjelasan, penonton dapat menikmati persembahan yang menarik tanpa gangguan. Okay, so guna komputer khas untuk menjana gelombang bunyi to generate sound wave which produce destructive interference, yang menghasilkan interference membinasa. Interference membinasa. Okay, komputer khas ni dia akan menghasilkan interference membinasa. So, audience can enjoy better presentation without disturbance. Penonton dapat menikmati persembahan yang menarik tanpa gangguan. Komputer khas bagi menjana gelombang bunyi dia menghasilkan interference membinasa. Bukan membina. Interference memusnah. Bukan interference memusnah. Interference memusnah. Destructive tu interference memusnah. Okey. Terusnya nombor 65. Azrina. Tentukan dan jelaskan pembinaan cakera astro menggunakan konsep fizik yang bersesuaian. Semua orang ada piring astro ni. Pernah tengok daripada dekat tak kat rumah awak? Kat atas ceiling tu, kat atas bumbung tu pernah Okay, bentuk dia bentuk apa? Bentuk periuk. Bentuk convex ke concave? Convex. Salah, bentuk concave. Concave. Convex tu bentuk dia macam ni. Okay, cembung. Ini convex. Okay, so kita punya pemantul ni bentuk dia concave. Dia kena cave. Dia ada gua cave. Supaya dia menumpuk. Bila pantul dia boleh lepas pantulan tu. Okay, daripada gelombang yang U dia sama dengan infinity. Kita tak tahu gelombang 7 tu daripada mana. Jarak objek tu jauh. Signal tu jauh. So bila signal jauh. Bila signal yang jauh, kita kena lukis secara parallel beam. Sinar selari macam ni. Ni penting dia boleh jadi macam periuk solar tu. Periuk solar pun sama juga. Kita guna concave. Kita guna cengkung punya. Pemantul cengkung. Supaya bila sinar ataupun sinar 7 ataupun gelombang 7, tengoklah. Kalau yang ini parabolik. Ni piring astro kan. Piring astro kita nak dapat signal daripada stesen komunikasi lah, stesen pemancar, stesen pemancar TV3 ke, NTV7 ke, apa lagi, astro ke, pemancar astro. So dia U dia sama dengan infinity. Kita tak tahu mana jarak objek tu. So kita buat parallel beam, sinar selari. Faham tak? Sinar selari ni menunjukkan objek tu datang daripada jauh. Faham? Faham, cikgu.
Bila objek tu datang daripada jauh, gelombang tu daripada jauh, gelombang bunyi tu daripada jauh. So bila dia pantul, dia akan pantul ke titik fokus. So signal ni, penerima signal ni, receiver kita letakkan pada focus point, titik fokus. Okay. So ni salah ni. Concave. Bukan convex semua concave. Okay, sambung. Pilih parabola berbentuk cembung. Isyarat yang diterima lebih tertumpu Cembung ke pada satu cekung? titik. Cekung. Cekung. Pilih parabola berbentuk cekung. Isyarat yang diterima lebih tertumpu pada satu titik. Pada titik fokus. Pada titik fokus. Tulis titik fokus terus. Dia akan memantul ke titik fokus. Isyarat akan dipantul ke titik fokus. Okey, seterusnya. Semua isyarat tertumpu kepada titik tumpuan, titik fokus. Banyak isyarat diterima. Kat sini salah. Awak tambahkan. Letakkan apa nama benda ni? Signal receiver. Letakkan signal receiver ni pada titik fokus. Jangan ambil kat sini. Tulis kat sini signal receiver, penerima isyarat. Penerima isyarat. Letak di titik fokus. Di titik fokus. Letak pada titik fokus. Okay. Penerima isyarat tu, signal receiver tu kita letakkan pada titik fokus supaya banyak isyarat yang boleh diterima apabila kita letakkan signal receiver. Tahu kan signal receiver? Ni benda ni. Tahu. Kita letakkan signal receiver ni dekat titik fokus kat sini. Jadi bila letak dekat titik fokus, barulah banyak isyarat yang boleh kita terima. Kalau signal receiver ni kita letak kurang ataupun lebih daripada titik fokus, macam mana isyarat kita nak terima? Faham tak? Okey, seterusnya. Permukaan cakera yang licin. Pantulan maklumat lebih baik, paparan gambar lebih jelas. Okey, seterusnya. Letakkan cakera di tempat tinggi dan menghala ke satelit. Tiada halangan, isyarat lebih baik. Okey. Seterusnya. Permukaan cakera yang bersih, tiada air atau kotoran. Pantulan maklumat lebih baik, paparan gambar lebih jelas, hampir 100% penerimaan diterima oleh pengguna. Clean lah, kena licin. Kalau kita tengok surface parabolik astro kat rumah kita tu memang permukaan dia licin. Lepas tu dia kalis air lah. Kalis air. Okey, seterusnya nombor 66. Kamun? Kamun tak ada cikgu. Oh, kamu tak ada dah. Iman ada? Ada cikgu. Okay, Iman. Jelaskan ciri-ciri sistem radar parabola untuk mengesan isyarat dari satelit komunikasi. Kita nak radar parabola untuk satelit komunikasi. Ni kan? Ciri-ciri radar parabola ni kan? Betul? Ni bentuk parabola kan? Ya, cikgu. Okay, so large diameter parabolic, clear place, higher from ground, type of wave, microwave. Okay, ni kita baca je dulu lah. Then sub-reflector. So letakkan pada focal length, titik pada jarak fokus ni. Incoming radio wave datang dan reflect pergi ke receiver patutnya ni. Okey, baca. Cadangan. Cakra parabola yang berdiameter besar
Penjelasan dapat menerima lebih banyak isyarat. Okey. Seterusnya. Jenis penyebaran gelombang mikro mempunyai frekuensi yang tinggi, haba yang tinggi, gelombang jadi lebih Tenaga. senang untuk dipantau. Bukan haba, bukan haba. Oh, Energi, tenaga. bukan haba. Energi, tenaga. Tenaga. Tenaga tinggi. Lepas tu, Jarak panjang gelombang. Panjang gelombang short wavelength panjang gelombang yang pendek lah sebab frekuensi tinggi, panjang gelombang rendah kan. Dia mesti inversely proportional. Betul? Betul, Frekuensi cikgu. tinggi, panjang gelombang rendah. Yang kita nak soalan ni, untuk gelombang komunikasi ada dua je. Ringgit Malaysia ini value untuk ex-girlfriend. So hanya dua sahaja yang kita gunakan untuk komunikasi, sama ada radio wave atau microwave. So kita pilih micro sebab micro ni better than radio. It have frequency yang lebih tinggi daripada radio wave. So bila frekuensi tinggi, energi untuk dia transmit more lagi tinggilah. Okay. Itu maksud dia. Okay, seterusnya. Lebih senang dipantulkan. Okey, seterusnya. Jarak antara penerima isyarat dari tengah parabola adalah sama dengan titik tumpuan ataupun titik fokus. Titik fokus. Okey. Seterusnya. Kerana isyarat yang diterima boleh ditumpu pada tengah cakra parabola. Boleh ditumpu pada titik fokus tu lah kan? Pada titik fokus. Terus tulis titik fokus. Okey, seterusnya. Letak cakra parabola tinggi dari atas tanah kerana isyarat tidak akan dihalang oleh pokok atau benda lain dan isyarat lebih mudah dikesan ataupun tiada gangguan. Okey. Seterusnya. Letak cakra parabola di tempat yang terbuka kerana tiada gangguan isyarat. Okey. Seterusnya nombor 67 kita masuk bab elektronik transistor. Di petang tadi pun ada terang juga. Kita back to Haras. Time yang dulu. Okay, time yang. Ubah switch lampu lajar A di bawah yang boleh hidup secara otomatik pada waktu malam dan akan padam pada waktu pagi dan bertindak sebagai switch otomatik pada penggerak kebakaran akan apabila terdapat api. Lajar B yang memerlukan voltan tinggi terangkan merujuk gambar lajar. Okey. Kat sini dia nak minta awak ubah suai diagram A. Awak ada diagram A ni. Okey, asalnya diagram A ni cuba tengok Okey, diagram A. Okey, saya nak tanya Anik ada tak? Okey, ada. Ada you. Anik. Okey, Anik, apa fungsi LDR? LDR ni apa? LDR tu Perintang? perintang Peka apa? Peka? Cahaya ke peka haba? Dia ada dua je. Satu peka cahaya, satu peka haba. Yang mana satu perintah peka haba? peka cahaya. Cahaya. Sebab L tu light. Light dependent resistant. Resistor perintang yang depend, yang peka ataupun yang bergantung kepada light, kepada cahaya. Sebab tu dia ada anak panah light ni. Faham tak? Faham tak? Faham you. Okey, Harid. Harid ada? Ada ke? Okey. Tadi pagi cikgu dah terang ciri LDR. Ciri dia. Ciri dia kalau ada cahaya ataupun siang ataupun ada cahaya, tak kira lah siang ke malam, tapi dia ada cahaya. So apa berlaku pada dia punya resisten dia? Tinggi ke rendah? Resisten dia tinggi. Ada cahaya. Sorry. Cahaya rendah. Kenapa? Sebab Ada cahaya senang jalan tak?
Zah. Analogi dia. Ada cahaya, awak senang tak nak berjalan-jalan? Ada saya senang. Kalau gelap, senang tak nak berjalan? Kalau gelap susah nak jalan. So, susah nak jalan maksudnya resisten dia jadi Tinggi. Resisten ni halangan. Awak jalan gelap. Cuba awak jalan waktu gelap-gelap. Rumah blackout. Gelap kan blackout. Awak langgar pintu lah, langgar kursi lah. So rintangan jadi tinggi. Itu maksudnya. Faham? Faham cikgu. Okay, ni ciri LDR. Okay, saya sekarang nak pergi kepada ciri termistor pula. Haras. Termistor ni apa? Termistor. Termistor dia detect apa? Dia detect apa nama tu? Haba. Okey, haba bagus. Kalau haba tu tinggi, resisten dia rendah ke tinggi? Kalau haba dia tinggi, resisten dia rendah. Bagus. Okey. Awak ingat kalau kebakaran, awak duduk dalam rumah yang terbakar, awak akan cari selimut atau cari tempat untuk bersembunyi. Tak boleh keluar, awak terpaksa menyelubungkan diri awak dengan benda-benda ataupun selimut. So awak jadi rintangan tu rendah, awak akan jadi slow. So rintangan rendah, ingat macam tu je lah. Ataupun ada cara lain awak nak ingat, suka hati awak. Kalau haba tu kurang, tak terbakar, so rintangan dia tinggi. Ingat ciri dia? Dah boleh ingat ciri dia? Boleh? Boleh tak? Boleh tu. Soalan ni famous tau. Okay. Okay. So awak nak kena ubah sistem A kepada sistem B. Sistem A kepada B. Jadi kalau sistem A ni, yang pertama dia ada LDR, yang kedua dia ada LED. Okay, sistem B pula, yang pertama dia ada termistor, yang kedua dia ada alarm. Sebab penggera kebakaran mestilah ada alarm. Nak trigger orang kalau terbakar menggunakan alarm, bukan nak gunakan lampu. Lampu ni untuk lampu automatik, kalau gelap lampu nyala. Faham tak? Faham kan? Okay, faham tak? Okay, oleh kerana ciri LDR ni, bila dia gelap, rintangan tinggi, sebab tu kita letak dekat litar tapak. Okay, kita letak kat litar tapak. Okay, Panimala. Ada tak Panimala? Ada cikgu. Okay, Pani, tadi siang saya dah terang. LDR ni, okay, kita ambil lah waktu malam gelap. Rintangan dia tinggi kan waktu malam, betul? RDR ni rintangan dia jadi tinggi waktu malam. So bila rintangan tinggi, voltan untuk litar tapak ni pun jadi tinggi. Tinggi, bagus. So arus tapak pun jadi tinggi. IB pun jadi tinggi. So bila IB tinggi, transistor hidup ke tak hidup? Hidup. Jadi lampu LED ni menyala tak? Menyala. Transistor hidup je, arus mengalir. Arus pemancar akan mengalir. So bila arus pemancar mengalir, dia akan hidup. Okay, LED tu akan hidup. Okay, oleh kerana ciri LDR tu. Tapi kenapa transistor ni kita letak dekat atas pula? Sebab bila kebakaran berlaku, haba jadi tinggi. Rintangan ke atas ni jadi rendah. Bila rintangan dekat atas ni jadi rendah, rintangan termistor ni jadi rendah, automatik voltan dekat litar termistor pun jadi rendah. Menyebabkan voltan litar tapak, base voltan untuk litar tapak yang bawah ni litar tapak, voltan litar tapak pun tinggi. Sebab voltan untuk termistor rendah. Katakan kat sini 6 volt. So voltan termistor 2 volt, voltan litar tapak akan jadi 4 volt. So bila dia 4 volt, dia adalah arus tapak. So bila ada arus tapak tinggi,
transistor pun dihidupkan. Bila transistor dihidupkan, arus pemancar pun mengalir. IE mengalir. IE ni akan bergerak pergi ke IC. IC yang ni. Okay. IC. So arus pengumpul, C collector. So alarm pun berbunyi. Bukan menyala, berbunyi. Sebab thermistor ni perintah peka haba, peka suhu untuk alarm lah, untuk kebakaran. So dia punya pasangan dia mesti thermistor, alarm. Dia sebelah-sebelah je. Cara nak ingat. Kalau LED dia songsang macam tu. Boleh tak? Boleh, LED dengan cikgu. LDR. LED pasangan dia LDR. Alarm ataupun buzzer pasangan dia thermistor. Okey. So ni bentuk thermistor. Ni simbol ni kena ingat. Simbol thermistor tu dia macam ada bengkok sikit. Kalau LDR simbol dia kena ingat. Sebab kadang-kadang dia minta awak lukis simbol. Okey, so baca siapa tadi? Tamir Eng. Okey, baca. Tukar A1 kepada termometer. Termometer boleh mengesan haba bila suhu tinggi. Tukar LED dengan penggera atau silent dapat menghasil bunyi penggera apabila mengesan api. Tukar LDR dengan A1 semasa kebakaran. A1 mempunyai lebih rintangan dari LDR. Tiada aliran arus berlaku. Sambungkan switch dengan transistor keluar untuk menghidupkan atau membunyi siren. Guna fasa 240 watt, siren berfungsi sebagai voltan tinggi. Okey. Yang pertama, awak kena tukar R1 kepada thermistor. Okey. Untuk kita jadikan litar penggera, R1 tukar thermistor supaya thermistor kesan suhu tinggi. Okey, bila kebakaran. Seterusnya, LED tukar dengan penggera. LED gantikan dengan alarm ataupun penggera. Sebab kalau kebakaran takkan nak pasang lampu. Okey, so dapat menghasilkan bunyi bila kebakaran, bila mengesan api. Okey, kemudian tukar LDR dengan R1. LDR gantikan dengan R1. Sebab R1 ni rintangan dia lagi tinggi. Bila rintangan tinggi, automatik voltan dia akan tinggi. So voltan tapak lah, voltan tapak. Ini litar tapak. Kita kalau nak hidupkan transistor, litar tapak ni yang kena voltan dia tinggi. Baru arus tapak tinggi. Okey. Kemudian sambungkan switch dengan transistor keluar. Switch. Okey. Inilah. Kena guna transistor jenis NPN supaya arus pemancar arus keluar. Okey. Ni transistor ni bertindak sebagai switch automatik. Sebab kat sini tak ada pun switch. Kat litar ni mana ada switch. So transistor ni bertindak sebagai switch automatik bila arus tapak tinggi. Bila arus tapak tinggi, bila voltan tapak tinggi. Okey, V voltage tinggi. This voltage tinggi. Okey. Dan yang ini kena guna 240 volt untuk siren. Siren ni, alarm ni, dia gunakan arus ulang alik 240 volt. Maksudnya dekat sini dia kena tambah satu lagi dekat alarm ni. Kalau LED dia just direct, dia boleh guna je bateri ni. Tapi dekat sini memang guna bateri. Tapi kat sini kena tambah satu relay system. Sistem relay, tahu tak relay? Tahu tak relay? Tahu tak relay? Sekejap saya google sikit tunjukkan kat awak. Relay system. Saya perlahan sikit lah. Relay system untuk alarm. Relay diagram. Oh, alarm.
Transistor. Thermistor. Thermistor. Letak. Lebih kurang macam ni lah. Okey, tapi yang ni kita guna diode. Relay, nampak tak relay tu? Ni. Okey, macam ni. Ni relay system. Nampak tak relay tu? Pelajar nampak tak relay tu? Nampak. Okey, relay ni dia menggunakan konsep elektromagnet. Okey, nampak tak gegelung sebelah kiri tu? Gegelung tu adalah elektromagnet lah. Bila arus elektrik lalu dekat gegelung tu, gegelung tu akan menjadi medan magnet, akan jadi magnet. Medan magnet tu akan tarik switch relay tu. Switch relay tu mestilah daripada macam besi macam tu. Supaya dia magnet boleh tarik benda-benda magnet besi. So bila relay tu ditarik, switch akan, litar akan lengkap. So switch relay tu akan berfungsi dan disambungkan kepada 240 volt. Relay tu disambungkan kepada arus ulang alik 240 volt. Sebab rumah kita ni, arus yang masuk ke dalam rumah kita adalah 240 volt arus ulang alik. So untuk menghidupkan alam, kita gunakan sistem relay 240 volt. Faham tak? Faham tak? 240 volt relay tu. Tak ada. Sistem relay. Saya tunjukkan sistem relay. Konsep relay. Relay konsep. Relay diagram. Macam ni. Nampak tak? Dia mesti ada elektromagnet, ada coil. So coil tu bila ada arus elektrik daripada bateri katakan macam kipas. Tahu tak kipas yang guna remote control tu? Kipas yang guna remote control, tahu tak? Dia menggunakan sistem relay lah bila kita tekan remote control pada remote control untuk kipas tu. So dia akan menjadikan ni kontak tu rapat nanti. So medan magnet, elektromagnet akan tarik kontak. So akan menyebabkan sistem relay tu berfungsi. Ada lagi yang bagus lah. Saya tunjuk. Ini lagi nak tunjuk. Tak nak tunjuk yang mana. Macam ni. Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak tak dia punya sistem relay tu? Lebih kurang macam ni lah cakap. Guna solenoid, guna konsep elektromagnet. Lepas tu bila iron core tu ataupun solenoid tu dah ada arus elektrik, dia akan jadi magnet. Lepas tu magnet tu akan tarik apa-apa bahan yang bersifat magnet yang kontak tu kan. Kontak. Nampak tak kontak tu? Sekarang ni open. Tapi bila ada arus elektrik nanti dia akan close. Dia akan menghidupkan litar sekunder pula. Faham tak? Faham cikgu. Faham Okey, saya harap jelas lah. Okay, so kat sini sebab tu dia kat bawah tu dia tambahkan gunakan kuasa 240 volt. Maksudnya untuk hidupkan sistem relay tu. Ni ada pun kat bawah ya. Penat aku cari. Ni lah kita panggil sistem relay. Okey. Hai. Penat Google. Rupanya ada kat bawah. Nampak tak relay geganti tu? Sebelah kanan tu dia menggunakan 240 volt. Arus ulang alik AC, alternating current. Sebelah kiri tu dia hanya menggunakan 6 volt. Bateri je. So macam mana nak hidupkan switch yang satu lagi, yang litar yang lebih besar menggunakan konsep geganti ataupun relay ni. Faham?
Faham? Faham? Okay. So, Firdaus ada? Baru masuk tadi. Okay, Firdaus baca. Jelaskan kesesuaian lampu jalan yang dapat menyala secara automatik pada waktu malam dan terpadam secara automatik pada waktu siang. Okay. So, kita menggunakan LDR, street lamp at day, ni at night. And then LDR on top of the strip. Ni LDR kita letak kat sini dekat atas lampu jalan. Ni diagram dia. Okay. LDR tu kita letak dekat pita tapak menggunakan NPN, transistor jenis NPN. Lepas tu menggunakan relay 240 volt. Sebab banyak lampu jalan ni banyak. Kita nak kena hidupkan banyak. Okey, boleh ni sistem relay tu. Relay simbol. Okey, baca sambung. Gunakan dua resistor yang disambung selari. Perintang akan berfungsi sebagai pembahagi voltan. Kedudukan Kejap. Ini adalah dua perintang lah. Okey, LDR ni pun perintang, ni pun perintang dan kita katakan sambungan secara selari sebab arus dia boleh split. Arus dia boleh berpecah kat sini. Okey, bila ada titik pemisah kat sini, maksudnya selari lah. Dan voltan 6 volt ni dia boleh bahagikan voltage dia. Ni dapat berapa volt, sini dapat yang litar bawah ni berapa volt, litar atas ni berapa volt bergantung kepada rintangan. So V sama dengan IR. Bila rintangan tinggi, tenaga ataupun voltan pun kena tinggilah. Dia bahagikan ikut rintangan. Sebab tu kita panggil pembahagi voltan. Perintah bertindak sebagai pembahagi voltan. Okay, seterusnya. Sambung. Kedudukan perintang peka cahaya PPC di bawah menghasilkan voltan base yang tinggi. Okey. Voltan tapak tinggi. Okey, seterusnya. Sambung. Terminal positif bateri disambung kepada pengumpul transistor. Transistor akan pincang hadapan. Okey, cuba kita tengok. Dia kata, apa tadi Firdaus dia kata? Positif bateri. Okey, ni bateri. Positif bateri ni kita sambung ke mana? Sambung ke pengumpul. Okey. Kita ada ni tapak, base. Yang ni pengumpul. Okey, C. Yang ni pemancar. So, kolektor ni, pengumpul ni kena sambungkan kepada positif. Supaya arus dia mengalir secara forward bias lah. Secara pincang hadapan. Okey, seterusnya. Sambung. Gunakan transistor jenis NPN, sambungan pincang hadapan dapat dihasilkan. Gantikan suis geganti untuk menghidupkan suis sekunder. Yes. Okey, ini kita panggil suis sekunder. Guna penghubung antara suis sekunder tu dengan suis transistor, litar transistor tu adalah relay ataupun geganti. Gunakan konsep elektromagnet. Bila ada arus mengalir melalui solenoid, ada medan magnet. Medan magnet ni akan tarik relay ni dan dia akan connection lah. Dia akan connect dan lampu ni pun akan menyala. Okay. A relay is an electrically operated switch. Current flowing through the coil of the relay creates a magnetic field. Gelombang membentuk medan magnet, elektromagnet. Bila ada arus mengalir melalui coil tu, will attract a lever and changes the switch contact. The coil current can be on or off, so relay
have two switch position and they are double throw, change over switch. The relay switch connections are usually labeled COM, pole and CONO. Okay, and C common and O always connect to this. Okay, yang ini kat sini lah. And C ni normally close and O normally open. Ni, dia tunjukkan yang dia ada dua connection. Ni ada connection yang pertama dan connection yang kedua. Yang ni tak perlu tahu pun tak apa, just info je. Okay. Seterusnya, kita back kepada sampai Wani. Wani boleh baca. Wani, nombor 69. Cadangkan reka bentuk yang sesuai bagi fuse untuk melindungi peralatan elektrik dengan level 240 volt dan 200 Tak dengar. volt. Ha? Tak apa dengar. Internet saya tak clear, cikgu. Tak dengar lah Wani. Kongsi Wani. Hello. Boleh dengar suara Wani tak, pelajar? Wani kuat sikit Wani, tak dengar. Cadangkan reka bentuk yang sesuai bagi fuse untuk melindungi peralatan elektrik dengan label 240 volt, 2400 volt. Okey, kuasa dia 2400 watt. Tinggi ke rendah? Tinggi. 2400 watt ni tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi Okey, so 2400 watt power. Power 2400 watt. Okey, voltan 240 volt. So power sama dengan arus darab voltan. Boleh tak cari arus? Kita nak cari M dia. Boleh tak cari arus? Boleh, cikgu. Okay, so power bagi voltan 2400 bagi 240 dapat berapa arus? 10 ampere, betul? 10. 10 ampere arus yang masuk ke dalam alat elektrik ini. So fuse, nilai fuse mesti lebih besar daripada 10 ampere. Bodyguard mesti lagi besar daripada arus yang masuk. So fuse ni bodyguard lah. Sistem keselamatan yang ada dekat dalam soket. Kita ada dua sistem keselamatan dalam soket ni. Yang pertama fuse. Yang kedua earth wire, wire bumi. Okay. So dia suruh design fuse ni. Kita nak cari fuse yang macam mana. Ini konsep ni awak belajar masa Science Form 3. So saya dah kata 30% daripada Science Form 1, Form 2, Form 3 akan keluar. So awak kena hadam. Kena faham konsep asas. Okay, baca seterusnya. Wire. Wire fuse nipis atau berdiameter kecil. Penjelasan dia, ruang yang kurang diperlukan untuk membawa arus yang terhad atau kurang glutin, oleh itu muatan haba rendah, atau masa yang pendek untuk memanaskan titik peloboran dan letupan. Okey. Fuse ni kena buat daripada diameter yang kecil dan bila diameter kecil, dia rintangan dia tinggi lah. Bila rintangan tinggi, power loss dalam bentuk haba pun tinggi. So dia senang mat lah. Konsep dia, kita nak fuse ni bila arus lebih sikit je, dia terus senang putus, senang lebur. Bila dia lebur, dia akan putuskan litar. So alat elektrik yang kita sambungkan tu selamat. Contohnya aircon 240 2400 watt. Aircon kita mahal so kita perlukan satu sistem yang bagus. Okey, kenapa thin fuse? Supaya rintangan tinggi. So dia senang untuk, dia cepat, masa tak lama untuk nak panaskan dia. Sebab tu masa yang pendek untuk nak panaskan dia supaya dia cepat melebur kalau arus tinggi masuk. Tinggi sikit daripada 10 ampere tu. Okey, seterusnya. Kelongsong ceramik. Cartridge.
Seramik. Catherine. Penjelasan boleh tahan dengan suhu yang tinggi kerana mencetuskan voltan tinggi iaitu 240 volt adalah besar. Bila voltan tinggi, suhu pun mungkin tinggi, arus masuk tinggi. So bila arus masuk tinggi, suhu pun mungkin tinggi. Jadi seramik ni bentuk seramik. Yang ni seramik. Jadi bila seramik ni dia ni pun seramik ni ya, seramik. Bila seramik dia tahan haba lah. Tak mudah terbakar. Okey, seterusnya. Fuse. Fuse pada kadar 13 ampere. Penjelasan kadar maksimum mestilah lebih tinggi sedikit dari arus yang normal. Sebab kita kira tadi arus yang masuk ke dalam alat elektrik tu 10 ampere. So kena lebih sikit daripada 10 ampere. Okey, seterusnya. Takat lebur rendah untuk lebam atas atau cair dengan cepat bila terlebih aliran arus atau senang untuk memotong aliran arus. Yelah, kalau takat lebur tu tinggi, arus masuk lebih daripada 10 ampere, 11 ampere, 12 ampere, dia masih lagi tak boleh melebur. So bila tak boleh melebur, litar tak boleh putus. So bahaya untuk alat elektrik. So dia kena cepat lebur, cepat putuskan litar. Cepat putuskan arus. Okey. Terusnya. Muatan haba tentu yang rendah. Penjelasan dia wire fuse senang untuk mencair, melebur dan memecah litar. Okey, terusnya. Gunakan logam kerana konduktor elektrik yang baik. Seterusnya rintangan tinggi terhadap pengoksidaan. Penjelasan dia wire tidak mudah putus disebabkan teroksida dan berkarat. Wire pun dia boleh teroksida ataupun berkarat. So wire tu mesti ataupun fuse tu mesti daripada bahan yang tahan karat lah. Tahap pengoksidaan dia tu tinggi, tahan karat. Okey, kita sambung nombor 70 sampailah nombor 81 nanti last kali nombor 81 82. Sorry, 80 berapa ni? Sampai 83. 83 ke 84. Kita sambung esok. Bukan esok. Esok malam. Sorry, esok malam. Esok malam. So, boleh? Kita sambung esok malam sampai habis. Kita habiskan semua esok malam, boleh? Boleh, cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Naus.